Di Kuching, Sarawak. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Perkembangan terkini kejadian penculikan di restoran Ocean King Sandakan. Wartawan RTM Wan Kunor Hizwa Ahmad melaporkan suasana di lokasi tersebut adalah terkawal. Menurut Wan Kunor Hizwa, suasana di sekitar restoran berkenaan tenang dan tidak membimbangkan. Kehadiran pasukan keselamatan di kawasan tersebut membolehkan orang ramai melakukan aktiviti seperti biasa. Dalam kejadian kira-kira jam 7.25 malam tadi, 4 lelaki bersenjata menculik seorang wanita dan seorang lelaki dari restoran berkenaan. Mangsa wanita dikenali sebagai Tien Nyok Fun, 50 tahun, ipar kepada pemilik restoran. Sementara mangsa lelaki Bernard Tien, 39 tahun, seorang konsultan dari Kuala Lumpur. Menurut kenyataan Pesuruhjaya Polis Sabah Datuk Jalaluddin Abdul Rahman, 4 lelaki berkenaan memasuki restoran tersebut dan menarik mangsa secara paksa sebelum melarikan mangsa dengan menaiki bot laju. Seorang daripada suspek itu memakai seluar celoreng dan baju T biru, manakala 3 lagi memakai baju dan seluar celoreng tanpa memakai penutup muka. Salah seorang daripada mereka memakai peluru berantai yang disandang di bahu. Sementara itu, Timbalan Presiden PBS Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Ongkili kesal dengan insiden tersebut meskipun dengan penubuhan Eskom di kawasan Pantai Timur Sabah. Beliau mahu kerja-kerja pemantauan dan rondaan diperketatkan khususnya di kawasan laluan perjalanan yang sering digunakan oleh peniaga tukar barang. Rakyat diingatkan supaya sentiasa bersatu dan menolak unsur-unsur perpecahan yang cuba dibangkitkan oleh pihak tertentu yang sengaja ingin melihat perpecahan kaum di negeri ini. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Joseph Pairing Kitingan berkata, ini bagi memastikan aspirasi dan agenda pembangunan yang dirancang kerajaan dapat dicapai demi kepentingan bersama. Tan Sri Joseph Pairing turut menegaskan pendapat dan fahaman yang berbeza tidak seharusnya menjadi halangan untuk rakyat bersatu menerusi budaya dan tradisi kaum masing-masing. Beliau berucap merasmikan Karnival Keamatan Peringkat Bandaraya Kota Kinabalu 2015 di lintasan Diasoka, Kota Kinabalu. Tan Sri Joseph Pairing yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur yakin Pesta Keamatan yang diraikan setiap tahun merupakan acara kebudayaan yang mementingkan semangat setia kawan dan berkongsi perayaan kaum. Perayaan kebudayaan yang disambut masyarakat Kadazan Dusun Murut ini bukan sahaja mampu menjadi alat penyatuan kaum, malah mampu melonjakkan lagi ekonomi negeri ini, khususnya sektor pelancongan. Pelbagai program diadakan sepanjang 3 hari karnival ini, termasuklah gerai jualan dan pameran di lintasan Diasoka. Ibu bapa perlu mengambil peluang terhadap kemudahan yang disediakan oleh kerajaan untuk memastikan anak-anak mereka berjaya dalam bidang pendidikan. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Yahya Husin yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan berkata, kerajaan menyediakan peruntukan besar terhadap pembangunan pendidikan. Berucap dalam majlis penyerahan akhbar pendidikan Tutor Utusan Malaysia di SK Tan Sau Ketiau dalam daerah Putatan, Datuk Haji Yahya berkata ibu bapa perlu memberi dorongan terhadap anak-anak mereka untuk mendapat pendidikan tinggi dan berkualiti. Katanya dalam masa yang sama, warga pendidik diminta melaksanakan tanggungjawab dengan penuh komitmen. Menyentuh tentang akhbar Tutor Utusan Malaysia, Datuk Haji Yahya berkata, ia sebahagian daripada alat-alat bantuan mengajar yang dapat membantu para pelajar mencapai kejayaan cemerlang. Kemudahan ini juga dapat membantu meringankan beban ibu bapa yang kurang berkemampuan, khususnya mereka yang tinggal di luar bandar. Dalam majlis ini, Datuk Yahya menyampaikan replika cek penajaan akhbar pendidikan Twitter kepada 6 buah sekolah dalam kawasan Dun N18 Petagas. Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS bakal mewujudkan kedai Agro Bazar Ayat 1 Malaysia di setiap negeri di negara ini dalam usaha mentransformasikan sosioekonomi para petani di negara ini. Pengerusi Jemaah Pengarah NAFAS, Datuk Seri Haji Saiful Bahari Haji Shuib berkata pewujudan kedai Agro Bazar itu bertujuan untuk menempatkan kesemua hasil dan meningkatkan pengeluaran produk pertanian para ahli pertubuhan peladang di seluruh negara untuk dipasarkan secara lebih komersial. Kita akan tubuhkan di seluruh negara dan kita akan upgradekan seluruh kedai TPK
seluruh kedai nikmat dan juga Fama kepada satu jenama kedai Agrobazar Rakyat Satu Malaysia. Di sini dalam usaha ini kita akan menjadikan ia kepada 600 unit menjelang tahun 2020. Beliau ditemui pemberita RTM selepas merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan ke-33 Pertubuhan Peladang Kawasan PPK Keningau. Kedai Agrobazar Rakyat Satu Malaysia yang akan diwujudkan itu juga akan menawarkan harga lebih murah dan berpatutan yang mana dapat mengurangkan beban para pengguna dalam membeli keperluan harian selain menangani isu masalah pembelian melalui orang tengah. Dalam majlis ini, Nafas meluluskan peruntukan RM20,000 kepada PPK Keningau dalam usaha membantu PPK tersebut mempelbagaikan lagi usaha mereka meningkatkan hasil pengeluaran pertanian para ahlinya.